A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya bersama dengan rakan-rakan saya lain akan berkongsi hasil perbincangan dan membentangkan berkenaan tajuk dan tugasan yang telah diberi kepada kami iaitu terapi kognitif tingkah laku ataupun dalam bahasa Inggerisnya Cognitive Behavioral Therapy iaitu CBT. Baiklah, dan ini merupakan ahli kumpulan kami seramai 6 orang. Dan ini merupakan antara poin-poin yang utama yang kami akan sebut dalam pembentangan kami sebentar nanti. Dan kita pergi pada pengenalan. Jadi untuk pengetahuan semua, CBT ni merupakan kaedah rawatan psikososial yang berkesan dan utama untuk menangani masalah emosi dan tingkah laku sejak 50 tahun kebelakangan ini. Dan terapi ini dan terapi tingkah laku diperkenalkan pada tahun 90-an di mana melalui pelaksanaan prinsip tingkah laku secara eksperimental bagi tujuan memodifikasi ataupun mengubah suai tingkah laku manusia. Dan pada tahun 1970-an pula proses kognitif mula mendapat perhatian dan menjadi faktor yang mempengaruhi tekanan psikologi. Dan hasilnya, teknologi terapi kognitif diperkenalkan dan digabungkan dengan kaedah tingkah laku untuk membentuk terapi tingkah laku kognitif untuk menyelesaikan pelbagai jenis masalah mental. Jadi berdasarkan apa yang kita faham di sini, terapi kognitif tingkah laku ni merupakan gabungan daripada dua jenis terapi iaitu terapi tingkah laku dan juga terapi kognitif. Dan apakah yang dimasukkan dengan terapi kognitif tingkah laku ni ataupun CBT ini? Jadi, ia merupakan satu kaedah terapi psikososial yang berorientasi tindakan yang menganggap bahawa pemikiran yang salah akan membawa kepada tingkah laku yang salah dan emosi yang negatif. Jadi ianya bertujuan untuk mengubah cara berfikir iaitu cara kognitif dan tingkah laku seseorang sehingga seseorang itu menjadi lebih baik. Dan apa yang paling penting di sini ialah terapi kognitif tingkah laku ini mementingkan bahawa perasaan dan tingkah laku kita dipengaruhi oleh cara kita berfikir, bukannya oleh faktor luaran. Dan terapi kognitif ini merupakan satu gabungan ataupun kombinasi matlamat terapi kognitif dan terapi tingkah laku yang telah diwujudkan oleh pakar psikologi iaitu Aaron Beck dan Albert Ellis pada tahun 1960-an. Jadi, saya dah katakan tadi bahawa terapi ini merupakan gabungan daripada dua jenis terapi dan kita pergi pada terapi kognitif bahawa menganggap bahawa tindakan bahawa tingkah laku ataupun tindakan salah dan gangguan emosi ini merupakan hasil daripada bentuk pemikiran yang tidak rasional kerana ianya berdasarkan pemikiran yang telah diputarbelitkan terhadap suatu situasi. Dan terapi tingkah laku pula dikenali sebagai modifikasi ataupun pengubahsuaian tingkah laku iaitu melatih individu menggantikan tingkah laku yang tidak diingini dengan tingkah laku yang lebih baik. Jadi, apa yang kita boleh faham di sini ialah terapi kognitif tingkah laku ni merupakan satu penyatuan dan dalam pendekatan penstrukturan semula terapi kognitif dengan teknik modifikasi ataupun pengubahsuaian terapi tingkah laku. Dan kita pergi kepada apakah peranan ataupun apakah peranan terapi kognitif tingkah laku ataupun CBT ini. Jadi antaranya dia banyak digunakan dalam membantu menguruskan gejala penyakit mental. Selain itu dia juga membantu mencegah pengulangan gejala penyakit mental dan merawat pelbagai penyakit mental apabila ubat bukan lagi menjadi pilihan yang baik. Dan dari teknik ni juga kita dapat mempelajari teknik untuk mengatasi situasi kehidupan yang tertekan selain dapat mengenal pasti cara untuk mengurus emosi. Dan terapi ini juga dapat menyelesaikan konflik hubungan dan pelajari cara untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Selain ianya dapat mengatasi kesedihan atau kehilangan dan mengatasi segala trauma emosi berkaitan dengan penderaan atau keganasan. Dan seterusnya saya akan menyerahkan kepada saudara Syekh untuk menerangkan teknik-teknik terapi kognitif tingkah laku atau CBT ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafruddin Badugani. Seterusnya kita ke terus teknik-teknik terapi kognitif tingkah laku atau lebih dikenali sebagai CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Slide seterusnya.
Slide seterusnya. Baiklah, teknik yang pertama adalah teknik guided discovery atau lebih dikenal sebagai TGD. Di teknik ini dia memerlukan kaunselor untuk bertanya beberapa siri soalan untuk meneraka distorsi kognitif dan tingkah laku klien itu sendiri. Kaunselor dia akan mendengar dan beri refleksi kepada klien serta merumuskan maklumat yang diberikan oleh klien. Kemudian kaunselor dia akan mencabar kepercayaan klien dan mengajar klien itu untuk menggunakan rasional dan penakkulan untuk melihat pemikiran dan perasaannya secara teliti. Seterusnya. Seterusnya adalah teknik rekod pemikiran dysfunctional ataupun TRPD. Penggunaan helaian latihan untuk membantu klien memberi respon yang efektif terhadap pemikiran automatiknya. Klien dia perlu mencatatkan peristiwa yang menyebabkan gangguan emosinya. Kaunselor juga dia membantu klien untuk mencari pemikiran alternatif dan bukti sokongan untuk menggantikan distorsi kognitif. Teknik seterusnya. Teknik seterusnya adalah teknik menstruktur semula kognitif. Teknik ini dia teknik yang penting dalam menghentikan pemikiran yang tidak rasional serta inferen yang tidak sah. Inferen ni rujukan tidak sah. Teknik ini dia berkeupayaan untuk menyediakan kepercayaan diri klien yang kuat bahawa monolog dengan dirinya boleh mempengaruhi prestasi terutamanya pemikiran automatik dan penyataan diri yang negatif. Teknik ini sebagai pelengkap kepada teknik TRPD dalam membantu klien menukar disorientasi kognitif kepada pemikiran yang rasional dan positif. Baiklah, teknik yang terakhir adalah teknik relaksasi. Teknik ini dia membantu klien dalam mengurangkan ketegangan dengan cara mengendur dan meregangkan otot serta menenangkan fikiran. Teknik relaksasi ni dalam kata lain dia macam exercise ringan lah. Dia membantu klien menenangkan diri apabila berhadapan dengan situasi yang merisaukannya. Klien perlu mengikut arahan untuk menegangkan dan mengendurkan otot dari hujung kaki hingga ke bahagian kepala supaya seluruh badan terasa tenang. Seterusnya adalah peranan kaunselor. Iaitu apa yang kaunselor perlu lakukan. Yang pertama adalah formulat. Formulat ni dia kena buat satu plan ataupun dia kena hasilkan satu kerja yang spesifik, satu plan, dia kena berpakat dengan klien. Seterusnya adalah kontrak atau perjanjian. Dia kaunselor dan klien dia ada buat perjanjian dan perjanjian ni dia perlu dilakukan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak iaitu klien dan juga kaunselor itu sendiri. Biasanya perjanjian ni dia dilakukan dalam bentuk tulisan dan ditangani oleh klien. Seterusnya adalah penglibatan. Penglibatan ni kaunselor dia akan melibatkan diri secara direct dalam seperti saya ni bertanggungjawab kepada anda. Seterusnya adalah main peranan, role play. Role play ni dia biasanya kaunselor dia akan gunakan komunikasi dalam main peranan bersama klien. Dalam permainan ni biasanya kaunselor dia akan cuba berikan penekanan pada di sini dan pada ketika ini. Elakkan daripada memberi penumpuan dalam peristiwa-peristiwa lapau dan perasaan-perasaan yang tidak baik. Seterusnya adalah konfrontasi. Konfrontasi ni biasanya kaunselor dia akan berhadapan terus kepada ataupun dia cakap tanpa tapis. Contohnya kalau klien dia ada buat satu tindakan yang tidak rasional, jadi kaunselor dia akan straightforward, tak ada tapis-tapis. Seterusnya kelucuan macam biasa, kaunselor dia tidak terlalu serius dalam sesi tu, dan terakhir adalah menjadi model ataupun dia akan jadi role model. Contoh dia, so maknanya kaunselor dia perlu jaga sikap dia punya perbuatan supaya jadi contoh untuk klien tu sendiri. Baiklah, itu saja. Zul. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amir seorang mahasiswa Universiti Sultan Zainal Abidin dalam ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kaunseling. Dia adalah pelajar semester 6. Dia seorang pelajar yang cepat faham sesuatu perkara tetapi mempunyai kekurangan dan kelemahan dalam aspek keyakinan diri. Amir sentiasa merasakan dirinya lemah dan tidak hebat kerana apabila gilirannya untuk membuat pembentangan di hadapan kelas, seringkali rakannya diam dan suasana tidak begitu meriah seperti rakan-rakannya yang lain apabila tiba giliran mereka membuat pembentangan. Perkara ini membuatkan Amir merasakan dirinya tidak hebat kerana tidak sama seperti rakannya yang lain. Lama kelamaan, Amir berasa semakin tertekan dan rasa tidak berguna sehingga mendorongnya berjumpa dengan kaunselor di UNIZA yang bernama Dr. Ustaz Muhammad Adam. Ting ting ting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Meh. Jemput duduk, Meh. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Amir dari mana ni, Meh? Saya daripada bawah habis daripada kelas. Oh, kelas. Subjek apa tu? Subjek tasawuf. Kira daripada pagi dah kelas ni kan? Baru je habis tadi. Lepas tu saya solat zuhur kejap. Lepas tu baru saya datang sini. Baguslah, Meh. Solat awal. Okey, tak apalah, Meh. Jadi kita mulakan terus sesi kita pada petang ni. Okey, baik. Okey, baik, Meh. Jadi dalam sesi pertama ni, Amir boleh kongsi apa saja yang Amir nak kongsi dengan saya. Saya akan cuba mendengar, cuba memahami situasi Amir. Kalau ada masalah, kita cari penyelesaian sama-sama. Amir jangan risau, segala cerita yang Amir kongsi hari ni, saya akan rahsiakan. Cuma kita berdua saja yang tahu, tetapi andai kata Amir nak buat sesuatu yang boleh mendatangkan kecederaan kepada adik Amir ataupun kecederaan kepada orang sekeliling Amir, jadi saya terpaksalah merujuk kepada pihak yang ketiga. Boleh ya, Amir? Okey, baiklah. Okey, baik, Amir. Jadi sesi kita ni akan berlangsung selama 45 minit. Tapi kalau Amir ada banyak benda nak kongsi, saya akan sedia mendengar sehingga kita sama-sama cari penyelesaian untuk masalah Amir. Jadi Amir okey ke? Okey. Salam. Okey. Okey. Kalau Amir setuju, Amir boleh tanda tangan kepada borang persetujuan prosedur ini dahulu. Okey, baik, Meh. Sebelum tu, boleh saya tahu Amir ni anak keberapa dalam adik-beradik? Saya anak kedua. Amir ada berapa adik-beradik semua? Ada 4. Okey. Mak ayah Amir kerja dekat mana? Kerja di SK Bandar Licin. Kiranya dua-dua mak ayah Amir ni kerja sebagai cikgu sekolah rendah di sekolah yang sama lah kan? Ya. Okey. Okey, baik. Jadi Amir, untuk hari ni apa benda yang Amir nak kongsi dengan saya? Sebenarnya macam ni, sepanjang saya belajar dekat UNIZA ni, saya dah banyak buat presentation di hadapan kelas. Tapi setiap kali saya buat presentation, saya dah rasa macam kawan tak faham langsung dengan apa yang saya sampaikan. Semua buat muka blur, muka tak tahu. Dan kita setiap kali saya present, memang hamba dalam kelas. Tapi bila kawan saya present, liuk kelas. Semua macam faham. Setiap kali giliran saya, semua tak faham. Saya rasa macam malu sangat dan nak present. Saya rasa tak ada kemahiran langsung untuk bercakap depan orang ramai. Walaupun semua tu kawan saya yang saya dengar. Saya rasa lah saya ni memang orang yang tak pandai lah dalam kelas. Macam tu ke? Okey, jadi daripada segi penceritaan Amir ni, apa yang saya lihat lah kan, Amir ni sebenarnya bentang sebenarnya dah okey dah. Cuma Amir risau yang kawan Amir ni tak faham dengan apa yang Amir nak sampaikan. Macam tu kan, Amir?
Ya, betul. Okey, baik. Okey, jadi saya nak tanya Amel lah. Selain daripada ni lah kan, ada lagi ke masalah yang Amel nak kongsi lagi? Ada, tapi semua masalah saya berkaitan dengan benda yang sama jugalah. Semua berkaitan bila waktu saya nak bercakap dengan orang ramai. Macam minggu lepas, saya ambil exam. Bila waktu ujian speaking, saya rasa macam minggu saya memang tak dapat makan teruk lah. Sebab saya banyak gagap lah. Tambah pula cakap depan orang yang saya tak kenal. Lagilah saya stres. Sebabkan saya rasa tak ada keyakinan diri. Macam mana nak buat ni? Oh ya ke? Saya nak tanya sikit boleh tak Amel? Boleh. Tadi Amel cakap yang diri Amel ni lah yang paling tak pandai, paling tak bijak dalam kelas kan? Jadi saya nak tahu jugalah berapa pointer keseluruhan Amel setakat SEM ni lah. Pointer saya. Pointer saya 3.3. 3.3. Wah. Amel tak rasa ke 3.3 tu pointer yang bagus? Tak tahu pula. Saya cuma takut pointer drop lepas ni orang pun tak faham apa yang saya sampaikan. Oh macam tu. Dah berapa SEM dah sekarang ni? Saya sekarang ni dah 5 SEM. Tinggal lagi 2 SEM je. Okey. Senang cerita macam ni lah. Dari segi penceritaan Amel ni, Amel tahu tak sebenarnya Amel ni baik. Amel sungguh-sungguh nak kongsi ilmu dengan kawan Amel supaya diorang faham juga apa yang Amel bentang tu. Amel sepatutnya berbangga sebab Amel ni mementingkan kawan Amel lebih daripada diri Amel. Senang cerita, Amel ni seorang yang mempunyai sikap nak berjaya sama-sama. Kira macam Amel tak nak berjaya Amel seorang je. Amel sedar tak benda ni? Oh, ya ke? Ya, Mel. Okey, baik, Mel. Sebenarnya, benda ni tak ada masalah pun. Sikit je, kalau masalah sikit je. Amel bukannya tak pandai bercakap dengan orang ramai. Tapi, dia bermula daripada pemikiran Amel sendiri. Macam mana penerimaan Amel terhadap diri Amel, macam mana penerimaan Amel terhadap diri Amel macam selepas present tu. Amel sebenarnya dah nilai diri Amel ni, macam Amel cakap tadi. Amel cakap yang Amel rasa Amel tak pandai, Amel rasa lemah, Amel rasa macam Amel ni tak berguna. Sebenarnya bukan pembentangan tu yang menjadi masalah, tapi dia jadi masalah sebab penerimaan Amel sendiri yang rasa semua tu kurang. Kalaulah diri saya lah kan, once bila saya dah buat yang terbaik, saya akan rasa bersyukur. Saya akan cakap terima kasih kepada diri saya sebab saya dah cuba sampaikan ilmu yang saya ada dengan sehabis baik. Ya, mungkin tidaklah sehebat seperti kawan saya ataupun orang lain lah senang cerita yang petah berkata-kata, tetapi saya yakin semua orang kat dalam dunia ni ada kelebihan dia masing-masing. Macam tu juga Amel pun. Amel patut rasa macam ni. Macam saya cakap tadi, sebab Amel ni hebat. Mungkin Amel sebenarnya lagi hebat daripada saya. Mungkin kelebihan Amel ni seorang yang cepat belajar, cepat faham sesuatu. Sebab tu kawan Amel tak faham dengan apa yang Amel cakap. Sebab mungkin apa yang Amel present ni satu topik yang susah. Jadi sebab itulah kawan Amel susah sangat nak dapat benda tu. Amel patut bersyukur, tahu tak? Betul tak Amel? Mungkin lah. Okey, tak apalah Amel. Sikit je tu kurang Amel. Amel sebenarnya hebat, cuma banyak lagi kelebihan Amel yang Amel sendiri setakat ni tak sedar ataupun tak jumpa lagi lah kelebihan tu. Amel tahu tak orang yang hebat ni orang yang macam mana? Siapa orang dia? Orang yang cerdik ke? Salah lah Amel. Orang yang lahir-lahir terus cerdik ni sebenarnya dia tak hebat pun. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dia ni memang dianugerahkan otak yang cerdik
tanpa perlu macam berusaha, struggle habis. Sebenarnya orang yang macam ni dia tak hebat pun. Orang yang hebat ni dia adalah seorang yang sentiasa belajar daripada kesilapan diri dia masa lalu. Sebab walaupun beribu kesilapan yang dia dah buat, tapi dia tidak pernah kenal erti penat lelah untuk membaiki dirinya menjadi orang yang benar-benar hebat, perfect. Tak semestinya bila kita buat satu salah tu, kita tak boleh jadi orang yang hebat. Kita sebenarnya dalam kehidupan ni untuk jadi orang yang hebat, formula dia, kita cuma perlu yakin je. Yakin dengan diri sendiri. Kalau jatuh, cakap kat diri kita, aku hebat. Macam tu juga bila bercakap depan orang ramai, cakap kat diri kita, aku boleh buat. Motivasikan diri kita dengan perkara-perkara yang positif lah. Oh, macam tu. Jadi, saya bersyukur dengan apa yang saya ada dan belajar dari apa yang saya lemah lah. Ya, betul meh. Bukan tu saja. Amir juga kena rasa diri Amir ni sangat-sangat berharga. Bukan semua orang dapat peluang belajar dekat universiti ni. Amir dah ada dah pun dekat Uniza ni. Amir dah terpilih dan ada dekat sini sekarang. Jadi Amir ni adalah dalam kalangan orang yang hebat. Boleh tak Amir? Oh, okey. Terima kasih. Sekarang barulah saya rasa yang kesalahan tu tak semestinya diri saya ni tak berharga. Dan saya akan semangat dalam diri saya walaupun saya kurang berkemahiran dalam presentation ni. Saya gagal, tapi saya masih berpeluang untuk tingkatkan diri saya jadi lebih baik dari semasa ke masa. Wah. Betul sangat tu Meh, betul. Sekarang ni, setakat ni lah saya nampak yang Amir ni macam lain sikit daripada sebelum ni. Amir dah mula nampak diri Amir, Amir nampak nilai diri Amir, Amir nampak lebih yakin, nampak lebih semangat. Macam ni lah baru betul Amir. Bagus, saya sangat bangga dengan diri Amir sekarang ni. Tapi boleh tak Amir janji dengan saya satu benda je? Janji apa ni ya? Amir janji lepas daripada ni, apa pun perasaan negatif Amir yang kata diri Amir ni tak bagus lah, tak hebat lah, ataupun orang sekeliling Amir rasa cerita, pelekehkan kekurangan Amir. Cakap Amir ni tak pandai present. Bila present harapan je, senyap, semua orang senyap, hamba. Amir biarkan je semua tu. Amir cakap kat diri Amir ni, cukuplah aku yakin dengan diri aku, cukuplah aku rasa yang diri aku ni berharga. InsyaAllah Amir akan menjadi orang yang hebat dengan syarat dua benda ni, yakin dan fikir positif. Saya rasa saya boleh ke? Mestilah boleh meh. Amir kan lelaki. Saya percaya Amir boleh. Jadi Amir pun mestilah percaya yang Amir ni boleh. Okey, baiklah, insyaAllah. Kalau macam tu lah meh. Saya bangga lah dengan Amir. Macam tu lah Amir ni. Saya akan bantu. Saya akan support Amir kalau Amir perlukan bantuan, motivasi kan. Cuma saya nak pesan yang Amir ni perlu yakinlah dengan diri sendiri. Dan Amir perlu tahu, saya ni sebagai kaunselor hanya mampu berikan nasihat saja, motivasi, bantu daripada segi sokongan moral. Tetapi tiada siapa pun yang boleh tentukan kejayaan hari esok untuk Amir jika bukan Amir sendiri yang bantu diri Amir. Terima kasih banyak Ustaz. Tak pernah ada orang yang faham saya macam Ustaz. Sekarang saya rasa lebih yakin. Saya faham nak jadi orang yang lebih hebat dan kuat pada diri saya yang dahulu. Bagus Amir. Saya sentiasa ada dekat sini untuk Amir. Jadi setakat ni Amir ada apa-apa lagi ke yang nak kongsi sebelum kita tamatkan sesi pertama kita ni? Setakat ni tiada apa-apa lah. Okey, kalau macam tu kita tamatkan dulu sesi kita pada petang ini. Nanti untuk sesi seterusnya saya akan aturkan sesi kaunseling kita pada tarikh yang berikut lah. Nanti saya akan bagi tahu balik Amir. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Amir. Waalaikumsalam.